Okay, tadi kemahiran soft skill lah. Tadi kita sebut kemahiran soft skill, bakat, minat, kemahiran berfikir, kita menggalakkan anak berinovasi daripada lakaran-lakaran tu. Semua inovasi pun asalnya adalah daripada lakaran-lakaran. Kalau tak, macam mana kita nak berinovasi kan? Okay, idea-idea tu asasnya adalah lakaran. Satu lagi tadi soft skill apa? Berinteraksi kan? Okay, dia boleh terangkan apa dia lukis, dia boleh menerangkan, lepas tu dia boleh menjelaskan lagi, memberi fakta-fakta lah pada lukisan dia tu kan, nak bagi menjelaskan tentang lukisan tu. Okey, yang keduanya dari segi sosial. Sebenarnya bila kita melukis bersama anak-anak kita, kita lebih mengenali dia. Dan semestinya lah ikatan kekeluargaan tu akan lebih akrab. Kalau kita main handphone ke main game mungkin lebih kepada individual kan. Kalau melukis ni kita duduk menghadap dia, kita tengok, kita tanya dia lukis apa, kita tanya kenapa baju dia ni pendek ke, seluar sebelah kuning sebelah merah. Boleh kita criticize macam tu secara baiklah. Menggalakkan dia dan membina lah. Ya. Lepas tu emosi lah. Kita tadi dari segi emosi anak-anak tadi, kita bagi peluang untuk anak-anak luahkan perasaan. Contohnya kalau dia gembira, dia kalau tiba-tiba dia lukis gambar dia menangis kan, kita tanyalah, kenapa gambar ni menangis hari ni? Dia akan cakap lah tadi apa buat dia, contohlah kan. So itu antara kebaikan-kebaikan bila kita spend masa bersama dengan anak-anak untuk melukis. Okay? So yang kedua tak, memupuk minat pada sini. Ya, kebaikan. Ni memupuk minat apa? Sebenarnya anak-anak ni dia dah kreatif secara semula jadi. Jadi bila ada peluang tu dia akan lukis. Kalau kita perasan dulu kita pergi pantai kan, kita lukis je dekat pantai apa je, sampai kan kalau tak ada media atas pasir tu, tapi ada lagu kan, tulis nama atas batu. Lagu siapa tu? Tapi maksudnya memupuk minat tu dengan menggalakkan dia lah melukis. Contohnya kalau tak ada lukisan, maksudnya tak ada media, kita boleh guna jari kita kan di udara. Contohnya boleh lukiskan bentuk, contoh bentuk cawan, kita lukislah di udara macam ni. Itu sebenarnya melibatkan psikomotor dan secara tak langsung memupuk minat dia tu pada aktiviti seni dan kreatif ni lah. Okay? Dan sebenarnya melukis ni tak terhad kepada kertas dan pen saja kan Macam betul. Tadi dekat pasir pun boleh, dekat udara pun boleh. Jadi jangan hadkan lah, jangan cermin lagi. Macam-macam cara sebenarnya kalau kita nak menggalakkan melukis dan anak-anak. Dan kalau kita boleh tengok sekarang musim kita berturung ni, InsyaAllah anak akan cari dinding. Itulah anak-anak kecil. Tapi tak sanggup lagi rasanya nak bagi dinding kita kan. Itulah. Mungkin kita boleh tampalkan kertas majung paper tu kan. Tapi kadang-kadang boleh terlajak tu daripada border. So dia excited sangat. Yang selamatnya kita bagilah ni drawing pad. Drawing pad ni biar dia lukis. Okay, memupuk minat tadi kita dah terang sikit. Apa lagi dia punya membuat penilaian dengan bijak. Sebenarnya melukis juga boleh melatih anak-anak membuat penilaian dengan bijak. Maksudnya dia nak lukis apa. Dan sebenarnya melatih dia juga untuk aktiviti lain. Contoh yang ni minta maaf lah sebab kita dah anak-anak dah besar ni, yang kecil seorang, jadi kita buat contoh anak kita je lah ya, minta maaf ya. Contoh yang ni dia lukis adalah kek, tapi kat sebelah tu kalau tuan-tuan tengok dia ada yang mana satu kek? Yang mana satu tu kek? Yang tu kek, yang akan screen. Yang tu adalah kek.
So nampak tak puan-puan boleh nampak perincian dia tu kan? Tu ada cantik dia chocolate rice. Okey, tapi yang saya nak tunjukkan kat sini kemahiran lain yang dia boleh ikut, iaitu menulis kat sebelah tu, nampak ya? Ada dia punya ingredient. Ada ingredient. Bahan-bahan. So dia sambil-sambil dia lukis tu kita tanyalah dia apa bahan-bahannya. So dia pun tulis kan. Walaupun dia mungkin tak exactly apa yang sepatutnya sebiji kek jadi kan, tapi dia ada idea tu. Kek tu sepatutnya ada tepung, ada apa lagi kan? Jadi kita boleh mengasah kemahiran anak-anak untuk melukis. Selain kreatif melukis, boleh mengasah kemahiran anak kefahaman kognitif mereka tentang bahan-bahan apa yang diperlukan dalam kek tu sendiri. Masya Allah. Jadi memupuk minat, melatih anak-anak. Inilah kebaikan melukis. Kak recap balik. Yang pertamanya mengasah kemahiran soft skill. Lepas tu memupuk minat seni dan melatih anak membuat pemilihan yang bijak lah. Dari segi material, dari segi apa yang dia nak lukis dan sebagainya. Okey, yang tadi ni akak dah explain dah tadi. Okay. Yang akak simpulkan kepada dua bahagian tadi. Yang pertama kemahiran soft skill dan yang kedua social. So inilah dia punya kebaikan-kebaikan. Okey, kita pergi kat perbincangan. Okey, apakah aktiviti melukis mampu ataupun membantu meningkatkan komunikasi dan keyakinan diri? Ni kita tanyalah. Kita tengok anak kita. Okay, jadi setiap kali nak bagi anak melukis, inilah persoalan yang kita kena letak dalam diri kita. Kita tengok lukisan tu, dia boleh tak menerangkan hasil lakaran tu? Kalau dia kata walaupun garisan lurus, dia kata dia buat jalan, boleh jadi kan? Kalau kita buat map kan, kita buat satu garisan lurus dia mewakili sebatang jalan kan. Jadi kita galakkan anak terangkan apa hasil lakaran tu. Yang keduanya, teliti dalam pemerhatian. Kita tengok ada tak unsur-unsur penelitian dalam dia punya lakaran tu. Contoh kalau rumah biasa ada tingkap, ada pintu, pokok, kereta. Kalau anak perempuan tu saya ada langsir bunga-bunga lagi kan. Macam kek tadi kan. Macam-macam hiasan ada. Kalau anak perempuan biasanya dia detail sikit lah. Tapi tidak terhadlah pada anak perempuan atau lelaki. Galakan ni kita bagi semua sama kan. Okey, yang ketiga bertindak kreatif untuk mendapat perhatian rakan sebaya. Ni yang self esteem tadi tu. Kalau dia rasa dia lukis cantik kan, dia akan rasa lebih confident lah dengan kawan-kawan sebaya dia. Okey, apa lagi? Yang keempatnya menambahkan penambahbaikan setiap kali menghasilkan karya lakaran dan lukisan. Kita komen elok-elok, kita kata sepatutnya sayap rama-rama ni kena kiri kanan mesti sama selalunya kan. Tak bolehlah sebelah biru sebelah merah contoh. So dia akan menambah baiklah setiap kali hasil karya dihasilkan. Dan di situlah wujudnya tanggungjawab sebagai ibu bapa, bukan mengkritik tapi mendidik. Inilah kita sebab ibu bapa ni kadang macam apalah kau lukis ni kan. Tapi sebenarnya itulah channel untuk anak-anak meluahkan kreativiti mereka. Mereka nak buat satu bentuk yang baru, bentuk perspektif mereka. Rama-rama sebelah biru sebelah hijau contoh ni kan. Tapi kita bawa kat luar, ada tak rama-rama yang sebelah biru sebelah hijau? Kita bawa mereka kepada alam, kepada life experience. Tak ada sebenarnya. So betulkan. Macam itulah penambahbaikan yang di pihak ibu bapa, dan ini yang kita nak dedahkan dalam seminar rahmah yang dianjurkan oleh Tuan Tesri. Masya Allah. Terima kasih Kak Surin atas ilmu yang sangat menarik ni. Kak teruskan Kak. Okey, kita dah pergi ke kesimpulan. Okey, sebenarnya melukis ni satu terapi untuk ibu bapa, untuk anak-anak lah, especially anak-anak. Sebab dia boleh melukis apa saja. Dan kita jangan terlalu untuk ibu bapa pula, kita jangan terlalu rigid. Contohnya anak kita masuk pertandingan, kita pun kata kena lukis begini tak, biar dia lukis, biar dia ikut dia punya kita memandu sajalah idea tu. Anak keluarkan kreativiti masing-masing. Ya, sebab anak-anak ni kita tak terjangkau idea dia. Okey, sebenarnya melukis ni adalah satu motivasi lah untuk anak-anak kita.
kita galakkan dan kita kata hasil dia akan bertambah baik. Dia kena perlukan latihan. Yang tu lah yang kita kena galakkan anak kita kena ulang. Kita kata perlukan latihan. Bila anak-anak biasa menggunakan psikomotor untuk, maksudnya untuk jari-jari dia ni untuk melukis kan, dia akan lebih mudah untuk menulis dengan lebih baik. InsyaAllah lah. Tulisan tu akan lebih ni dan dia lebih memandang sesuatu dengan lebih terperinci lah. Maksudnya kalau tidaklah kata macam contoh langsir tadi kan, tidaklah langsir saja, kadang-kadang ada ribbon, ada bunga kecil, yang tu dia lebih terperinci pada memandang sesuatu benda lah. Yang ni yang kita harapkan anak kita pun terperinci jugalah dalam amalan harian diorang kan, dan sekadar kuantiti je, tak pandang pun kualiti kan, sebab kita sekarang ni nak pandang kepada kualiti juga. Yang benda-benda gitulah dalam proses melukis ni kita boleh terapkan. Masya-Allah. Okey, baik, itu perkongsian yang sangat menarik. Kita terkesan dengan satu ayat daripada Kak Surin tadi, yang mana dengan melukis ni anak-anak akan lihat benda yang terperinci. Seperti contoh macam kita solat kan, solat takkan kita solat tengah balik dia, tapi apa perincian dalam solat itu. Inilah yang dididik melalui aktiviti semudah melukis. Daripada melukis, anak akan dididik untuk melihat. Contoh dalam Quran kita baca Alif Lam Mim, macam mana Alif Lam Mim tu bunyinya, rupanya, alif yang bersambung macam mana, alif di awal macam mana, alif di tengah macam mana, lam di awal macam mana, lam di hujung macam mana. Segala perincian ini boleh dididik dan diasuh seawal dengan aktiviti melukis. Hanya dengan melukis jadi lupa saja melukis, tapi daripada melukis ni anak-anak akan lihat segala perincian kecil-kecil. Macam yang Kak Surin share tadi kan, anak melukis tentang kek dia pun tapi bila diperincikan dengan tak detail, ada kuda dia, dengan rice cake dia, dengan macam-macam lagi lah, dan boleh pula dikeluarkan. Okey, ada tepung, ada ni, macam-macam. Masya Allah, hanya dengan melukis. Baik Kak Surin, terima kasih atas perkongsian yang sangat hebat, sangat powerful, saya rasa sangat impactful lah, dan membuka perspektif baru dalam kekeluargaan, insyaAllah. Jadi kata-kata akhir daripada Kak Surin kepada ibu bapa di luar sana. Okey, untuk ibu bapa di luar sana yang sedang memegang amanah mendidik anak-anak ni, kalau sebab kita sharing pasal melukis hari ni, kalau Pablo Picasso, seorang artis, dia kata every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Maksudnya setiap orang tu dia ada kemahiran tu, tapi perlukan latihan dan perlukan galakan. Okey? Terima kasih jawapan saya kepada Kak Surin, daripada semua. Okey, jadi macam yang kita tadi, kita teruskan video hari ini, dapat tunggu ilmu pada hari ini, kita kongsikan di wall kita supaya menjadi manfaat kepada individu lain juga. Baik, jadi Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih semua telah berjaya ajar banyak dalam sesi yang menarik ini. Jadi saya bertangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa pada sesi seterusnya.